Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah pada kali ini membincangkan tentang pembunuhan serupa dengan sengaja ataupun pembunuhan separuh sengaja, yang dalam bahasa Arabnya disebut sebagai al-qatl shibhul amd, iaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tetapi bukan dengan niat untuk membunuh. Perbuatan pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja tetapi bukan dengan niat untuk membunuh ataupun mematikan. Jadi pembunuhan serupa sengaja ini hanya dikategorikan oleh jumhur ulama, kecuali mazhab Malikiyah. Sebab di sisi mazhab Maliki, pembunuhan serupa dengan sengaja ini tidak dikategorikan dengan sendirinya, sebab ia termasuk sebagai pembunuhan yang sengaja dilakukan. Maknanya pembunuhan serupa sengaja juga masuk dalam kategori pembunuhan sengaja menurut mazhab Malik, melainkan kes ayah membunuh anaknya yang dikategorikan sebagai syibhul amd. Satu kes ayah membunuh anaknya, sebab di sini terdapat syubhah. Itu di sisi mazhab Malik. Seterusnya kita lihat unsur atau rukun pembunuhan dengan sengaja. Ada 3 rukun. Pertamanya, melakukan perbuatan yang membawa kematian. Yang ketiga, melakukan perbuatan dengan niat jahat, sengaja melakukan perbuatan tersebut. Dan yang ketiga, ada hubungan sebab musabab antara perbuatan dan juga kematian. Kita lihat satu persatu unsur ataupun rukun bagi pembunuhan serupa dengan sengaja ini. Yang pertama, unsur pertama tadi, iaitu melakukan perbuatan yang boleh membawa kematian. Seperti memukul, melukakan, membakar, memberi bahan-bahan berbahaya seperti racun. Ini sama sahaja dengan pembunuhan yang dibuat dengan sengaja. Ini sama saja. Tidak disyaratkan kematian berlaku segera selepas perbuatan itu. Turut diterima jika kematian berlaku dalam tempoh masa yang pendek ataupun panjang, asalkan ada pertalian sebab musabab. Ini kita dari segi unsur yang pertama ataupun rukun yang pertama, perbuatan itu sendiri. Perbuatan itu sendiri. Jadi kalau perbuatan ini berlaku dan pembunuhan itu secara yang tidak halal ataupun sesuatu yang batil, sesuatu yang haram, maka pembunuh itu adalah mempunyai hak atau berkewajipan untuk bertanggungjawab. Ada tanggungjawab jenayah ke atas perbuatannya itu. Itu rukun yang pertama. Seterusnya rukun yang kedua berkenaan dengan melakukan perbuatan tersebut dengan niat jahat. Jadi berdasarkan unsur yang kedua ini, penjenayah tersebut sengaja melakukan perbuatan yang boleh menyebabkan kematian, meskipun tiada niat membunuh. Dia sengaja melakukan perbuatan itu, tetapi dia tidak berniat dengan perbuatan itu untuk mematikan mangsa.
hal inilah yang membezakan, perkara yang membezakan antara pembunuhan dengan sengaja dan pembunuhan secara serupa sengaja ini. Ini satu-satunya unsur yang membezakan. Kalau pembunuhan dengan sengaja, dia sengaja melakukan perbuatan dan ada niat untuk membunuh. Itu pembunuhan dengan sengaja. Tapi pembunuhan serupa sengaja ataupun separuh sengaja ini, dia sengaja melakukan tetapi tidak ada niat untuk mematikan ataupun membunuh. Jadi untuk memastikan niat membunuh itu, maka perlu dilihat kepada alat dan cara yang dilakukan dalam perbuatan tersebut. Jika biasanya alat dan cara itu boleh membunuh, maka itu dikategorikan sebagai perbuatan membunuh dengan sengaja. Contohnya, kalau suatu pukulan, misalnya pukulan itu dilakukan, dikenakan di tempat yang boleh mematikan, yang biasanya boleh mematikan, atau orang yang dipukul itu sangat kecil, kanak-kanak contohnya, atau sakit yang biasanya pukulan seperti itu boleh mematikan. Biasanya pukulan itu boleh mematikan, atau pukulan yang sungguh kuatlah. Maka kalau macam tu, pembunuhan itu dikategorikan sebagai pembunuhan dengan sengaja. Namun jika pukulan itu menggunakan tongkat yang kecil ataupun tongkat yang ringan, contoh, atau batu yang kecil, yang hanya sekali pukul ataupun 2-3 kali pukul, lalu menyebabkan kematian mangsa itu, dari segi logiknya, tongkat tu ringan ataupun batu tu kecil ataupun apa-apalah, dengan buku yang ringan ke, tapi dengan takdir Allah mati juga mangsa itu, maka pembunuhan itu adalah pembunuhan yang serupa dengan sengaja yang kita bahaskan di sinilah, kerana pembunuhan itu berlaku di antara sengaja dan tersalah, antara dua kategori pembunuhan tu, di mana pembunuhan itu adalah disengaja. Contohnya, dia memukul, perbuatan memukul itu disengajakan, tetapi niat membunuh itu tidak ada, ataupun pembunuhan itu tidak disengajakan, dan boleh dikatakan bahawa kematian itu adalah secara kebetulan. Sebab tu dia dikategorikan sebagai pembunuhan secara serupa sengaja ataupun separuh sengaja. Al-qatlu syibhul amd. Ini poin yang kedua lah. Okey, seterusnya, unsur yang ketiga, iaitu kematian mangsa adalah dengan sebab perbuatan daripada pelaku. Unsur ketiga tadi maksudnya ada hubungan sebab musabab lah antara perbuatan dengan kematian. Maksudnya kematian mangsa tadi adalah dengan sebab perbuatan pelaku. Memang sebab perbuatan pelaku. Jadi untuk mengatakan pelaku itu bertanggungjawab atas kematian tersebut,
adalah memadai dengan adanya perbuatan yang menyebabkan kematian berkenaan. Walaupun kadang-kadang ada beberapa sebab lain yang juga membawa kepada kematian mangsa. Misalnya kecuaian mangsa itu sendiri untuk mengambil ubat, untuk mengambil rawatan misalnya, ataupun berubat dengan cara yang tidak betul, ataupun mangsa mempunyai imuniti yang rendah dan sebagainya. Tetapi hakikatnya ada sebab dan musabab antara perbuatan daripada penjenayah tadi dengan kematian mangsa. Jadi lengkaplah 3 rukun pembunuhan secara serupa sengaja ini. Seterusnya, hukuman bagi pembunuhan serupa dengan sengaja. Ada 3 kategori hukuman, iaitu pertamanya hukuman asas ataupun hukuman asal, iaitu diyat dan kafarah. Yang kedua, hukuman alternatif, iaitu ta'zir dan puasa. Dan yang ketiga, hukuman berbangkit, iaitu pengharaman menerima pusaka dan wasiat. Berkenaan dengan hukuman asal, iaitu hukuman diyat. Jadi hukuman diyat ini dalam pembunuhan secara serupa sengaja ini adalah sama dengan hukuman bagi pembunuhan dengan sengaja, iaitu dikenakan diyat mughallazah. Diyat mughallazah iaitu 100 ekor unta yang dibahagikan kepada 3, iaitu 30 ekor unta yang berumur 3 tahun, seterusnya 30 ekor unta yang berumur 4 tahun, dan 40 ekor unta yang sedang punting. Cuma hukuman diyat dalam kes pembunuhan yang serupa sengaja ini berbeza daripada hukuman diyat dalam kes pembunuhan sengaja dari sudut hukuman diyat ini adalah hukuman asal. Hukuman diyat adalah hukuman asal dalam kes pembunuhan serupa sengaja ini. Sedangkan dalam pembunuhan sengaja, diyat ni merupakan hukuman alternatif kepada hukuman qisas. Maksudnya dalam pembunuhan sengaja, jika waris ataupun keluarga mangsa memaafkan penjenayah, maka penjenayah itu dikenaki untuk membayar diyat, membayar diyat ini. Sama ada pembayaran itu kategorinya wajib atau sebagainya, itu bergantung kepada pelbagai mazhab yang kita telah ulaskan sebelum ini. Cuma bezanya dalam pembunuhan serupa sengaja ini, beza maksudnya beza antara pembunuhan sengaja dan juga pembunuhan serupa sengaja. Dalam pembunuhan serupa sengaja ini, diyat itu ditanggung oleh ahli keluarga pembunuh secara bersama. Ini menurut pendapat jumhur selain daripada mazhab Maliki. Sedangkan bagi Imam Malik dan lain-lain, diyat ditanggung sendiri oleh penjenayah dan tidak menjadi tanggungan ahli keluarga. Kerana dia kata ini adalah hasil perbuatan daripada penjenayah itu sendiri. Maka dia kata tidak wajarlah
hasil ataupun akibat itu dibebankan ke atas ahli keluarga. Ini pandangan Imam Malik, kan? Bagi yang mengatakan diat itu ditanggung bersama oleh ahli keluarga pembunuh, mereka berhujah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang mengatakan, yang meriwayatkan bahawa 2 orang wanita dari kaum Huzail telah bergaduh dan berbunuh-bunuhan. Salah seorang dari mereka telah melontar yang satu lagi dengan batu, lalu membunuhnya bersama anak yang ada dalam kandungannya. Rasulullah SAW lalu membuat keputusan supaya keluarga pembunuh berkenaan membayar diat kepada perempuan yang terbunuh tadi. Hadis muttafaq alaih, kan? Ini dalil kepada golongan jumhur lah. Manakala hukuman-hukuman lain iaitu kafarah, kan, ta'zir dan pengharaman menerima pusaka dan wasiat adalah sama seperti pembunuhan secara sengaja yang telah dibincangkan terdahulu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.